Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, Abang Topeng hari ini terpaksa bertugas. Jadi ini ambil masa sekejap lepak dalam kereta. Malah buat kat luar nanti apa pula orang kata kan. Okey, jadi cerita dia, sorry to say Abang Topeng dia dah sedikit kerja, sedikit bertugas malam ni. Okey. Jadi daripada apa yang Abang Topeng nampak pukul 10 tadi lah. Pukul 10 tadi, pukul 10 lebih kurang 10.20 tadi, Abang Topeng saja pergi sebuah hospital kat sini ni, dekat dengan kawasan Abang Topeng ni untuk buat rondaan. Abang Topeng tengok dekat bilik saringan dan bilik triage masih ramai lagi pesakit dan tengah buat ujian. Nampak gaya malam ni ada ramai jugalah yang datang untuk saringan COVID-19. Okey. Jadi kalau ikutkan malam ni cerita dia, kadar pematuhan nampaknya lebih daripada 95% lah. Sebab daripada pukul 8 tadi, awal 8.9 lah, awal dekat 8.30 9 je tu, laluan dah semua dah clear dah. Tak ada orang dah lewat, tak banyak orang lalu dah. Jadi nampak gaya banyak pematuhan yang telah dibuat lah. Okey, bagus sebenarnya. Okey, jadi bila kita tengok dalam konteks sedia ada cerita dia, Abang Topeng harapkan rakyat Malaysia ni lebih berdisiplin, lebih mengikut apa yang diarahkan oleh pihak kerajaan lah sebenarnya, untuk kebaikan kita sebenarnya semua ni, bukan untuk orang lain pun. Jadi kalau kita dapat mengawal kadar merebaknya COVID-19 ni, Abang Topeng nampak kita ada peluang untuk menyelesaikannya kurang daripada 28 hari lah. Kurang daripada 28 hari lah. Abang Topeng tak kata yang 14 hari ni tak akan habis macam ni saja. Abang Topeng tak berani nak cakap. Sebab berdasarkan apa yang Abang Topeng tahu, gelombang ketiga mungkin akan start esok 25 bulan, iaitu daripada kluster penganut Hindu di Pulau Pinang baru ni. Kalau itu semua dia antara starting 25-27 lah. Sepatutnya 27 lah dia punya peak time dia lah. Kalau 25 ni dah nampak dah, maknanya yang betul lah. Maknanya daripada kluster itu yang cukup ramai lah akan datang. Sebab risau sekarang ni kan, kenaikan dia satu hari itu lebih kurang dalam 200 lebih kurang kenaikan pesakit baru kan. Jadi kita kalau boleh nak kurangkan, tak nak dia exponential naik. Okey, itu yang kita patut ambil tahulah cerita dia. Okey, lagi satu yang nampak lah cerita dia. Apa yang Abang Topeng nampak, kelas ada 2-3 impak yang akan berlaku dalam 2-3 hari ni lah. Kita akan nampak sama ada dia ni yang hasil daripada kita buat PKP ni berjalan lancar atau tidak. Kita akan tengok dalam masa 5 hari ni. Kita tengok kalau dia tidak ada apa-apa tindakan, tidak balas sebagainya, okey, maknanya okey lah tu kan. Kita harap sebab tak larat jugalah sebenarnya untuk buat PKP ni lama-lama sangat. Tak guna juga, tak sedap, tak seronok cerita dia. You bayangkanlah kita tak boleh nak bebas bergerak, banyak jalan sekatan, nak pergi pasar, nak beli barang, nak beli apa segala, semua terhenti, urusan-urusan yang tu. Jadi itu yang antara tu. Tapi yang berita malam ni yang Abang Topeng dapat awal pukul 8 tadilah, pukul 8 lebih dah, ialah bila mana Bank Negara mengarahkan buat auto moratorium kepada semua peminjam bank, kecuali kat kredit lah. Maknanya kena sebut settlement lah cerita dia. Itu yang Abang Topeng nampak macam bagus lah. Cuma persoalan dia sama ada dia ni auto atau kita kena mohon. So dia, kalau kita mohon tak ada auto lah maknanya. Sepatutnya dalam keadaan darurat macam ni, kita panggil darurat lah, atau curfew lah, ataupun wabak macam ni sebagainya kan, kita patut benarkan ianya automatik. Tak perlulah kita kena pergi bank isi borang sebagainya, atau pergi isi kat online sebagainya. I think automatik lah, sebab semua orang terkesan. Satu Malaysia, tak ada siapa yang tak terkesan. Kalau bank kata boleh kita buka macam ni, mengarut lah cerita dia, sebab semua orang terkesan. Abang Topeng pagi tadi ada pergi bank lah. Lepas tu pegawai pun dia rotate. Okey, hari ni kau kerja, esok orang ni kerja. Dia tukar-tukar, dia tak ada siapa-siapa pun
yang ambil itu satu orang, sebab dia orang nak kurangkan impak kepada staff dan kaki tangan lah. Itu dia. Jadi dalam kes yang sekarang ni, cerita dia, Abang Topeng tengok. Sorry lah, ini hari ni tak ada topik apa-apa yang utama, cuma vlogging je. Vlogging, VLOG. Okey. Jadi apa yang boleh Abang Topeng simpulkan, kadar pematuhan satu hal, kemudian kadar infectious jangkitan tu, nampak macam tu. Lepas itu kita nak macam ni lah sebenarnya, disiplin lah cerita dia, tolonglah cerita dia. Kalau you ada simptom-simptom, ada gejala-gejala sebagainya, tanda-tanda yang awal cerita dia, pergilah buat saringan, pergilah hospital kerajaan, betul, buat semak sebelum you menjangkitkan orang lain cerita dia kan. You tak tahu, kadang-kadang you dah kena lama sebenarnya. Itu satulah. Keduanya, bukan setakat pada masa sekarang, bukan setakat pada sekarang masa COVID-19, kita dalam keadaan apa saja selepas ini sepatutnya kita buat penjarakan sosial lah cerita dia, social distancing. At least lah kita, sebab kita tanda, sebab Abang Topeng ada something dalam guts, dalam diri mengatakan bahawa ini bukan satu, ini baru dia punya apa, COVID-19 ni baru dia punya rencah mula, dia punya permulaan aja. Dia akan ada satu atau dua lagi virus yang lebih dahsyat daripada ni, yang menyebabkan lagi banyak. Sebab kalau kita tengok cerita dia, Abang Topeng adalah baca-baca sikit daripada cerita-cerita lama tahun 1820, 1920, 2020. Setiap 100 tahun akan ada something yang besar happening lah, macam tu, wabak dan sebagainya. Jadi dia macam rutin lah kan. Tapi kita jangan tak salahkan, manusia ni selalu lupa. Allah Ta'ala yang mengingatkan. Itu Allah Ta'ala bagi something ini supaya kita ingat. Kita ingat kat dia, kita ingat siapa yang berkuasa dan segalanya, cerita dia kan. Betul, virus pun makhluk juga, tapi kita kena hormat siapa yang mencipta, respect siapa yang mencipta semua makhluk ni. Jadi bila kita respect, kita tahu makhluk-makhluk ni ditugaskan untuk mengingatkan kita pada dia balik. Betul. Jadi lupa nak cakap, Abang Topeng respect ada satu pasaraya pagi tadi Abang Topeng pergi. Abang Topeng nak pergi beli sedikit barang dapur lah cerita dia. Okey, dia Abang Topeng nampak pasaraya ni bagus. Dia punya kaki tangan dia punya kaki tangan kaunter, dan juga kaunter lah terutamanya. Yang lain-lain dapat sebenarnya, tapi kaunter ni ada sedikit kelebihan, di mana dia pakai mask, dia pakai glove, okey. Dia orang pakai apron plastik ke depan, okey. Dan juga dia pun pakai face, dia panggil apa? Face shield, pelindung muka depan yang plastik tu. Okay, at least lah something. Staff-staff yang counter semua dapat macam tu. Glove, dia bukan glove yang pendek tu, dia orang pakai macam, semua kena pakai macam baju lengan panjang, tapi dia ada macam plastik sikit. Lepas itu dia orang pakai apron tu, apron plastik tu. Jadi nampak macam okay, kita jaga kebersihan lah kita dia. Dia tak nak mengedak apa ni, sebab dia orang ni yang front end dengan orang kan, frontliner kan. Jadi dia orang kena buat macam itulah. Tapi that's the satu-satunya pasaraya dalam kawasan Abang Topeng lah yang Abang Topeng tengok buat macam tu. Yang lain tak ada juga, tapi kuat bagus lah. Sebab Abang Topeng memang kenal dia punya manager dia. Itu cerita dia lah. Okay, bila bercerita pasal tugasan ini, tugasan yang ketiga yang Abang Topeng dah buat lah sebenarnya. Tapi dekat mana, bagaimana, macam mana, Abang Topeng tak boleh cerita lah cerita dia. Okay, cuma macam biasalah, siapa Abang Topeng tu korang tak perlu tahulah, dan apa kerja Abang Topeng pun korang tak perlu tahu. Yang tak penting. Abang Topeng ni tak penting sebenarnya. Yang penting isi kandungan cerita-cerita dan juga motivasi, juga poin-poin yang Abang Topeng bawa kan benda ni. Okey. Jadi bila kita tengok kepada satu benda macam tu, dia satu lagi yang Abang Topeng perhatikan. Abang Topeng kesian sebenarnya dengan KP kesihatan lah. Ketua pengarah kesihatan cerita dia, Dr. Nur Hisham. Nampak penat sangat, letih sangat kan. Memang dia, timbalan dia semua memang bertungkus lumus. Jadi Abang Topeng harap lah sebenarnya, ini satu permintaan politik lah cerita dia, kepada dua orang menteri, timbalan menteri kesihatan, tolonglah bagi tunjuklah muka ke depan TV tu, tunjuk beradalah di depan sebagainya, bagi statement, tolonglah. Dengan kita tahu mungkin menteri sibuk, okay fine, timbalan menteri ada 2 orang, apa gunanya ada 2 orang timbalan menteri, tapi
Sepanjang kempen yang Abang Topeng tak nampak pun dia orang ke depan sebenarnya. Please, rakyat nak tanya, nak tahu dia orang ni ada wujud hidup lagi ke tidak ke cerita dia, wujud lagi ke cerita dia, atau dah letak jawatan. Ya, itu rakyat semua tanya. Jadi ini satu saranan politik, minta maaf terpaksa cakap juga dalam video ni. Jadi kalau video ni sampai kepada mereka, harapnya sampailah cerita dia. Tolong benda ni cerita dia. Lagi satu yang isu KWSP tu Abang Topeng tak nak ulas lebih lanjut lah. Itu biarlah pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berkepentingan untuk ulas. Sebab kalau Abang Topeng ulas, dia akan jadi lebih panas lagi. Jadi cerita dia Abang Topeng simpan sajalah untuk diri sendiri. Okey, tapi bila kita berfikir balik, patutnya ada beberapa pakej rangsangan daripada kerajaan sendiri untuk membantu rakyat. Pakej rancangan segera, tak perlu tunggu 30 hari bulan. Takkan 30 orang sekarang tengah masalah ni cerita dia. Bukan semua orang makan gaji, bukan semua orang esok dapat gaji cerita dia. Banyak orang yang gaji hari dah lama tak dapat kerja, tak makan gaji, tak matu. Jadi duit dan timbanan pun dah tak ada. Jadi ramai yang kais pagi makan pagi cerita dia. Jadi takkan nak tunggu sampai 30 hari bulan baru nak ada pakej rancangan. Dah nak mati dulu ke baru nak ada something kan. Please lah, tolong tengok benda ni cerita dia. Ini satu permintaan daripada seorang rakyat kepada kerajaan dia sendiri. Apa guna kita ada kerajaan tapi kalau kerajaan tak boleh nak bantu kita? Sorry, ini bukan cerita politik, ini cerita luahan hati seorang rakyat. Jangan tanya siapa macam apa itu. Abang Topeng suka dengar ayat yang dia orang selalu sebut. Dia kata jangan tanya apa yang negara patut bagi pada engkau, tapi apa yang kau patut sumbangkan kepada negara. Itu betul satu segi, tapi kalau engkau aja yang sumbang, negara tak ada sumbang langsung kat engkau, tak guna juga. Betul cerita dia. Dia kena ada win-win, barulah adil, barulah rasa hidup bernegara cerita dia. Okeylah, Abang Topeng dah dilambai-lambai tu untuk bertugas. Jadi okey. Abang Topeng setakat ini je lah ya. Okey, selamat malam pada semua. Tolong share, tolong subscribe, tolong like, tolong klik butang loceng dalam itu, dan juga tolong komen di bawah. Please, Abang Topeng suka kalau korang komen-komen kat bawah supaya Abang Topeng boleh balas. Tak juga nak tahu apa input you all daripada tu. So mana tahu daripada input tu Abang Topeng boleh buat video yang lain ke untuk ni. Just mana tahu kan cerita dia. Jangan lupa Abang Topeng selalu cakap, kalau ada soalan-soalan yang korang tanya dan Abang Topeng dah boleh jawab dalam video, InsyaAllah Abang Topeng sertakan hadiah untuk you all nanti. Sorry, Abang Topeng ambil gambar macam ni saja dalam sebab saja tak nak tu nanti tak kawan-kawan pun nampak macam pelik je cerita dia. Kau ni pasal dia kata. Okey, jadi be safe. Dalam kereta macam ni dek, pasang aircon ni sedap juga kan. Tak boleh, tapi tak boleh lama-lama kawan-kawan kat luar tu semuanya. Okey. Selamat malam semua. Okey, be safe, stay home, stay indoor. Assalamualaikum.